Shalom, selamat pagi saudara sekalian. 各位主持人的姐妹，早上好。 Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh beribadah, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. 我们感谢主赐下美好的机会，让我们能够敬拜主，也能够聆听他的真理。 Saudara, suatu saat ada satu pendeta yang memiliki seekor kuda. 那么有一个时候呢，一位牧师拥有一匹马， Dan dia mau jual kuda tersebut. 而且他要卖了这匹马， Lalu ada seseorang yang mau beli. 而且有一个人想买。 Dan saat pendeta mau jual transaksi, dia mengatakan, Pak tunggu dulu, sebelum Bapak jalan, saya harus kasih tahu terlebih dahulu. 他说：“现在你停下来，还没有走之前，我要告诉你， Kalau mau kuda ini jalan, jangan bilang gidap, tapi bilangnya puji Tuhan baru kudanya jalan. 如果你要这匹马走的话呢，你要这样子做，感谢主，这个马就会走。 Dan kalau mau kuda ini berhenti, jangan bilang wow, tapi bilangnya amin. 如果你要这匹马停下来，你不要讲哦，但是你要讲阿门。” Terus orang tersebut beli dan dia langsung bilang puji Tuhan dan kudanya jalan. 那么那个人就买了这匹马，然后讲说感谢主，这匹马就开始走了。 Dia merasa senang sekali bahwa kudanya bisa lari dengan cepat dan kuat. 他也非常的高兴，因为这匹马能够很坚强又很快的跑。 Terus semakin berjalan, dia coba ingat kembali apa yang saya harus sampaikan supaya kuda ini berhenti. Dia lupa saudara. 然后他在走的时候呢，他想这匹马停下来，但是他忘记了应该讲什么。 Dia coba ingat kembali apa ya saya harus katakan glory, tapi kudanya nggak berhenti. 他说我要讲什么呢？可能是荣耀主，但是这匹马没有停下来。 Haleluya, tapi kudanya nggak berhenti 他也 saudara. 说哈利路亚，但是这匹马也没有停下来。 Akhirnya dia lihat di depan dan ada jurang, ada tebing. 那么他见前面有一个深渊， Dia panik saudara dan dia pikir apa yang saya harus sampaikan dan dia mulai berdoa. 那么他就很紧张，他不懂怎么办呢？他就开始祷告。 Tuhan tolong ingatkan saya apa yang saya harus sampaikan supaya kuda ini berhenti. 他说：“上帝，你帮助我，你求着你让这匹马能够停下来。” Dalam nama Yesus, amin. Dan kudanya langsung berdiri di ujung di tebingnya saudara. 那他讲说：“奉耶稣的名，阿门。”那这匹马就马上在那个深渊的边缘停下来了。 Dia saking legahnya dia mengatakan puji Tuhan. 那么他就非常的放心，他讲说：“感谢主。” Saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dan kita akan diingatkan sebagai orang seperti dalam kisah ini yang sering lupa akan janji penyertaan dan hadirat Allah dalam hidup kita. 那么今天呢，我们要听到，我们要在这被提醒。那么我们要记得，不要忘记上帝的话语，好像我们刚才讲各个那比喻当中的那个人。 Mari kita buka Alkitab di Injil Lukas pasal yang ke-24. 我们一起打开圣经路加福音第24章 Ayat 1 sampai 12, 第1节到12节。 1 sampai 6 dalam Indonesia, 7 sampai 12 dalam bahasa Mandarin. 那么从第1节到第6节是用印尼文阅读，第7节到12节是用中文。 Lukas 24, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." 第7节到12节说，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第3日复活。他们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把这一切事告诉11个使徒和其余的人。那告诉使徒的就是莫大拉的玛利亚和约亚拿，并雅各的母亲玛利亚，还有与他们在一处的妇女。他们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。彼得起来，跑到坟墓里，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里稀奇所成的事。 Saudara sekalian, di dalam kisah hari ini kita melihat perempuan-perempuan ini dan para murid Yesus, mereka lupa bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus akan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. 那么今天呢，我们的讲道中，我们要被提醒，就是关于
那些妇女们，就是莫大拉玛利亚和其他的妇女们和使徒们之间的一个不同之处，就是他们忘记了主耶稣曾经告诉他们，他要死，并且3天就要复活。Tuhan Yesus mengatakan seperti Yunus di perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia akan berada di rahim bumi. 就好像主耶稣曾经说的，那个约拿3日3夜在鱼肚子里、肚腹里，那么人子也一样，要3日3夜在地里头。Dan Tuhan Yesus sering mengingatkan mereka, saudara, saya akan disiksa, disalibkan, dan 3 hari kemudian saya akan bangkit. 而且主耶稣也不断的提醒他们，我要被逼迫，我要被那个殴打，甚至我要被钉十字架，但是3日后呢，我要复活。Tapi harapan mereka hilang, mereka lupa, dan mereka merasa putus asa. 那么，但是呢，他们的盼望灭了，他们觉得很沮丧，而且他们也不记得主耶稣曾经对他们所说的话。Nah, perempuan yang terakhir berada di salib waktu Yesus disalibkan, mereka yang paling duluan ke kubur Yesus pagi-pagi benar, yaitu hari Minggu. 那么那些妇女们，就是当主耶稣被钉十字架在主耶稣的脚底下的那些妇女们，就是他们是第一个跑到坟墓里去的人。 Itulah sebabnya kita menyembah Tuhan, tradisi dari gereja mula-mula menyembah Tuhan di hari Minggu, hari yang Tuhan Yesus bangkit, saudara. 那么他们也是一个传统的节日，他们呢就是在第7日的时候就要去那个敬拜上帝。 Dalam perjalanan mereka khawatir siapa yang akan menggulingkan batu yang besar sehingga kami bisa masuk dan siapkan mayat Yesus. 当他们到那个坟墓的时候，他们就在想，这个大块石头呢，谁能够将它滚开，以致我们能够去膏抹主耶稣的身体呢？ Ada yang ingat siapa yang menggulingkan batu, saudara? 你们记得谁把那个大石头滚 Yang 开 tidak 吗？ ikut kebaktian 1? 就是没有参加第一堂会。 Kita ingat saudara sekalian bahwa waktu mereka sampaikan, mereka tidak dapat, sudah digulingkan. Jadi yang mereka khawatirkan sudah beres, saudara. 那但是呢，他们到大坟墓里的时候，他们看到这块大石头已经滚开了，而且他们以为这一切都已经成了。 Ingat kembali bahwa para ahli Taurat kan mengatakan, oh jangan-jangan Tuhan Yesus punya murid akan keluarkan mayatnya. Itulah sebabnya ditaruh tentara Roma dan batu besar di depan kuburnya. 但是你还记得吗？那个比拉多说搞不好这个他们的使徒们呢，会把这个主耶稣的身体偷去，所以他就派人那些兵丁去守住那个坟墓。 Lalu ada malaikat besar yang menggulingkan batu sehingga tentara ini pingsan, saudara. 但是有天使显现，把这个石头滚开，然后这些兵丁就晕了过去。 Bukan malaikat yang seperti kita lihat di gambar kayak bayi pakai pampers dengan sayap kecil, saudara. 不是好像我们看到的图画片里的天使，就是好像一个婴孩包着布，那个还有一双翅膀的样子。 Jadi begitu mereka sampai, batunya sudah tergulingkan dan mereka masuk ke dalam tapi tidak ketemu Yesus di dalam. 以致当他们到那个坟墓的时候呢，我们看到这个大块石头已经滚开了，他们就走进去要找主耶稣的身体。 Mereka bingung, saudara. Dia di mana? Diambil orang kali. 他们很吃惊，他到底在哪里了？是不是被人家偷去了？ Dan mereka dan para murid Yesus juga masih di dalam keadaan putus asa dan udah pokoknya Tuhan Yesus sudah disalibkan, nggak ada harapan lagi intinya. 而且这个时候呢，使徒们也觉得很灰心失望，他们觉得主耶稣已经死了，对他们已经没有任何的盼望。 Seringkali logika kita mempermainkan kita dan memandang hal-hal yang kita ngalamin sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan gak ada jalan keluar bagi kita, saudara. 很多时候呢，我们的逻辑呢掌控了我们，以致我们只看到眼前的事情，我们就是觉得有这些负面的思想，而且不能够看到真正的这个画面。 Kan malaikat di dalam mereka ketemu dan mereka mengatakan, kan dia sudah bilang ulang-ulang dia akan disalibkan dan bangkit. Kenapa kamu lupa? 那个天使对他们说，这个主耶稣在活的时候呢，一直对你们讲说他要被钉十字架，3天后要复活，为什么你们还不相信他呢？ Kalau saudara lihat perikop berikutnya, ada 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. 而且我们看到2个门徒走去以马忤斯的一个路程当中的。 Mereka begitu sedih dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit tiba-tiba ada bersama mereka dan berjalan. 他们在路上非常的伤心，但是那个复活的主耶稣呢，就临在他们当中，与他们同行。
dia bilang kamu orang bodoh. Bukankah Mesias harus menderita sesuai dengan kitab suci, lalu dia masuk ke dalam kemuliaan? 然后他就讲你们这些愚昧的人主耶稣不是告诉你们了，他要复活，要进入荣耀的之处吗？ Perlu diingatkan kembali supaya ada harapan. 你们要再回想，好让你们有盼望。 Harapan itu di dalam Alkitab bukan artinya seperti semoga 那么这个盼望是在圣经里记载的，并不是但愿或是希望， atau insya. 或者是可能。 Tapi harapan artinya sesuatu yang pasti akan terjadi. 这个盼望呢是确定会发生的。 Dan seseorang yang memiliki pengharapan, dia akan berjuang karena dia tahu bahwa sebelumnya dia sudah dilepaskan, misalnya dari penderitaan. Dan harapan itu akan membuat dia terus berjuang. 那么这些有确信盼望的人呢，他们呢就不会因着一些事情而灰心失望，而且他们要继续的奋斗，好让他们活出这样的盼望。 Para murid perempuan ini dan kita juga sering kehilangan pengharapan saat kita menderita dan hadapi masalah. 当我们面对困难或者是经历痛苦的时候，我们就好像使徒一样，就失去了盼望。 Saudara, ada satu penelitian yang terjadi di Eropa. 那么有在欧洲呢，有一个好像一个回问的话， Ada sekian tikus yang dimasukin di dalam air seperti di gambar ini. 就好像图画里面呢，有一只老鼠放在一个水那个杯子里面，有水的杯子。 Dan setelah 17 jam hampir tenggelam diselamatkan. 那么再过了17个小时，它差不多要被淹死了，就被救出来。 Lalu mereka masukin gelombang kedua ke dalam dan dibiarkan mati tenggelam dan itu kira-kira 17 jam juga. 所以他们呢就觉得，如果把它放在一个水里面，17个小时，它肯定会沉下去。 Gelombang sebelumnya yang pernah diselamatkan dimasukin lagi. 那么这一切呢，刚才它已经被救了，然后再放回去， Dan bertahan berapa lama saudara tahu? 它能够支持多久呢？ 3 hari. 3天， Setelah itu diselamatkan gitu. 然后就把它救起来。 Apa bedanya? 这什么有分别呢？ Pernah diselamatkan sebelumnya. 它曾经被救。 Saudara ingat kembali seumur hidupmu. Apakah pernah Allah tidak lepaskan saudara dari penderitaan-penderitaan yang saudara ngalamin? Pernah nggak? 那让我们再回想一下，在我们的生命当中，我们是否有经历在我们这在危险或者困难当中，上帝拯救我们呢？ Kita selalu mengatakan, nah ini nggak ada jalan keluar. Saya sudah bohwat, nggak ada jalan keluar lagi di masalah hari ini. Tapi sebelumnya dia sudah lepaskan kita. 那么我们很时常讲说，今天我已经失去盼望了，这条路已经没有出路了，我已经好像没有任何的希望或者盼望，但是你却忘记了，你之前呢，他总是拯救你。 Dan janji Allah nggak pernah gagal bagi orang percaya sepanjang sejarah dan tidak pernah akan gagal karena Allah setia kepada janjinya bagi kita. 在历代以来，上帝都是很信实于对他的应许，他从来没有违背他的应许，以致他肯定会成就他的应许。 Dan kita memiliki harapan yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi setiap kita dan orang di sekitar kita yang kita mengasihi. 因此呢，我们有活泼的盼望，因为主耶稣已经为我们而死，以致我们能够拥有永生的盼望。 Saudara, dalam kisah ini kita melihat Petrus juga ya, murid yang mengatakan dia rela mati dengan Yesus. Habis itu ada wanita kecil yang nakutin dia langsung menyangkal Tuhan Yesus. 我们也记得彼得否认主耶稣3次的一个故事，他讲说他要与主一起死，一起跟他主耶稣一起，他不会离弃。但是呢，那个使女呢，就讲他说他是跟主耶稣在一起的，他就否认主了。 Para rasul itu diinjili istilahnya oleh wanita ini, tapi mereka nggak percaya, saudara. 那么这些这个使徒呢，他们被这个小女孩所好像被他们传福音，但是他们忘记了。 Petrus masuk ke kubur, nggak ada Tuhan Yesus sana. Bingung dia, saudara. Dia pikir ada apa nih? 那彼得呢走进坟墓的时候，他没有看到主耶稣尸体，他就很奇怪，到底发生了什么事情？ Apa yang membuat mereka percaya? 什么是令他们能够相信的？ Dikatakan mereka ingat kembali apa yang dia sampaikan ke mereka. 就是他们回想，他们记得主耶稣曾经对他们所说的话。 Nah, kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah fakta dalam sejarah, tapi sangat berlaku bagi kehidupan kita hari ini. 那么
么主耶稣的复活不只是在历史里面已经成就了，已经成就的事情，而是对我们现在还活着的人也是同样的成就。 Apakah kita benar-benar percaya akan kebangkitan Yesus? 我们是否真心的相信主耶稣的复活？ Ada bukti enggak? 是否有任何的明证？ Bisa dibuktikan hari ini enggak? 今天能够证明出来吗？ Dari sejarah 从历史中， sampai dalam pengadilan? 然后再知道审判的事 Bisa 情 enggak? 能够吗？ Ada seseorang namanya Lee Strobel. 有一个人叫 Lee Strobel， Dan dia istrinya terima Yesus dan dia buat sebuah life pursuit supaya dia dapat menyangkal kebangkitan Yesus. 那么他相信他已经受死也相信主，但是呢，他在生活当中有一个生活的过程，以致他想说怎么样的去否认主。 Dia lulusan dari Yale. 他是优所毕业的， Dan di dalam perjalanan ini dia malah percaya karena buktinya terlalu kuat dan tidak bisa disangkal oleh siapapun sampai hari ini, saudara. 以致他在这个追求这些方面之间呢，他才知道这个现实实在是很强壮的，以致他不能够否认。 Yesus menyatakan diri kepada para murid dan ratusan orang selama 40 hari setelah kebangkitan. 那么主耶稣从复活的之后呢，向门徒们显现，40天里向门徒们显现。 Sistem pengadilan di Indonesia dan di Amerika berdasarkan saksi mata yang tidak bertolak belakang satu sama yang lain. 那么在印尼或在美国的那个法庭里面，都是很讲究有见证人的。 Ratusan orang ini mengatakan mereka melihat Yesus sesudah bangkit. 那么很多人，几百个人都讲说，他们已经看到复活的主耶稣。 Dan para prajurit yang menyalibkan dia, yang sering melihat penyaliban dan sering melihat orang mati, dia mengatakan dia benar-benar mati. 那么这个钉主耶稣十字架的兵丁呢，还有看着他死的兵丁，他们说是的，他已经复活了。 Dan ditulis di dalam sejarah, ditulis oleh sejarawan-sejarawan yang paling diakui bahwa ini benar-benar terjadi. 而且是历史家所有历史家所承认的，这个事情真的成就了。 Bahkan gak ada satu suara di seluruh abad pertama yang menyangkal kebangkitan Yesus. 甚至没有一个人就在初期，在第一世纪的人能够否认主耶稣的复活。 Siapa aja ratusan ribuan tahun kemudian bisa mengatakan Yesus nggak bangkit. Tapi fakta adalah dia benar-benar bangkit sampai hari ini, saudara. 可能千万万的人能够说主耶稣没有复活，但是呢，事实证明主耶稣复活了。 Dan para murid rela menderita sengsara dan tidak menyangka bahwa mereka melihat Yesus setelah kebangkitan. 而且使徒们呢，他们也不再否认主耶稣，他们已经承认，他们见证了主耶稣的复活。 Mereka bukan orang yang terdidik, terpelajar. Mereka orang biasa. Pasti kalau ini hoax, antara mereka pasti akan ada yang bilang, oh dia nggak bangkit. Mereka nggak mungkin rela mati seperti itu. Kalau itu bukan benar. 而且他们都是没有受过教育的人，他们是平常的人，所以如果这个是一个骗局或是个谎言的话呢，他们能够说他是没有复活的。 Tapi kebangkitan bukan hanya fakta yang kita harus menghadapi hari ini, tapi bagi kita relevan sampai hari ini, saudara. 但是呢，主耶稣的复活是真实发生的，是有见证人的，以致那个时代所成就的，今天呢，在我们还活着的人身上，我们也能够见证这一点。 Karena Yesus benar-benar bangkit, ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah sesuai yang Dia katakan. 所以，因为主耶稣已经复活了，所以就像他所说的，他是主。 Dan ini membuktikan bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga, saudara. 而且也告诉我们，也证明了主耶稣去天堂的唯一的道路。 Apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? 我们是否真的相信那复活的主耶稣，并且能够愿意接受他做我们各自的救主？ Kita boleh sekarang kalau kita boleh menerima misalnya hari ini dan dia menjadi juru selamat kita. 我们能够今天就接受他让他做我们的救主， Atau mau nunggu nantinya dia menjadi hakim, saudara? Mau pilih yang mana? 或者要等到以后他做我们的审判官的时候呢？ Lebih baik kita menderita sesaat tapi ngalamin damai kekal daripada damai palsu tapi penderitaan kekal, 我 saudara. 们刚好呢是享受暂时的痛苦，而且能够享受永远的平安，比起我们现在能够享受暂时的平安，但是永远的痛苦。 Dan Yesus membayar harga begitu mahal untuk keselamatan kita. 而且主耶稣为了拯救我们，已经付上昂贵的代价。 Allah adalah Allah yang kudus, saudara.
我们的上帝是圣洁的上帝。 Apakah kita menghargai kekudusan itu? 我们是否很重视他这份的圣洁呢？ Dengan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus? 我们身体是上帝的殿， Gimana cara kita ngomong, apa yang kita melihat dengan mata, apa yang kita pikirkan, apa yang kita berbuat dengan tubuh kita selama 1 minggu yang saat kita bukan di gereja. 我们的言语行为，当我们没有在教会里面的时候，在外面的时候，我们的言语行为是否能够显出我们是主耶稣的人呢？ Menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan dan dia hari ini tinggal di dalam hati kita. 而且主耶稣复活之后呢，他派了那个圣灵，差遣圣灵住在我们的身体里面。 Paulus mengatakan di 2 Korintus ini bahwa jauh lebih indah mengenal Yesus yang tinggal di dalam hati daripada mengenal secara langsung saat Paulus di dunia ini. 所以只有保罗说，我更为喜悦主耶稣，我认识主耶稣是住在我里面的那个主耶稣，以其是在看他面对面跟他一起生活的时候。 Dan ini membuat para malaikat bingung kenapa Allah yang maha kudus, maha suci, pencipta langit dan bumi bisa datang dan tinggal di dalam hati seorang manusia berdosa. 以致他们很奇怪，我们的主是荣耀的主，是圣洁的主，为什么他愿意住在我们这些罪人的身体里面呢？ Kita sering tidak menghargai kekudusan. 我们很时常不重视这份的圣洁。 Contoh apa yang kita melihat dengan mata. 比如说我们眼睛所看见的， Daud mengatakan, aku tidak akan taruh sesuatu yang najis atau tidak baik di depan mata saya. 就是我不要在我眼前有任何污秽或者是不洁的事情。 Apa yang kita melihat dengan mata itu masuk ke pikiran dan itu seperti kena pikiran di tatu, saudara, nggak bisa hilang. 那么我们眼睛所看的就进入我们的思想，而且思想就好像那个印出来的，不能够那个涂去了。 Kita tidak dikuasai dosa lagi. 我们不会被罪所控制， Kita turut disalibkan dengan Kristus. 因为我们的罪已经与主同钉十架。 Dosa yang selama ini membelenggu saudara tidak ada kuasa lagi. 我们一向以来束缚我们的罪恶已经没有任何的能力了。 Tapi kita pikir saya masih di bawah kuasa dosa ini karena menjadi kebiasaan. 但是你还继续认为我是在罪的权势之下。 Sesuatu yang kita lakukan secara rutin itu susah dipatahkan. 我们这惯律所行的事情是很难够那个断绝的。 Misalnya berapa di antara saudara yang baca yang sikat gigi hari ini? 那么我们当中有几个人今天有刷牙？ Ada yang sikat gigi hari ini? Berapa di antara saudara baca Alkitab sebelum ke gereja hari ini? 那么有几个人在没有去教会的时候先读圣经？ Membaca Alkitab kalau dijadikan rutinitas kayak sikat gigi, saudara nggak pikir lagi, itu otomatis. 如果我们阅读圣经就好像我们刷牙一样呢，那个是很自然而然的，不会忘记的。 Dan saat kita baca Alkitab, Alkitab membaca kita. 当我们阅读圣经的时候，圣经也阅读我们。 Dia seperti cermin, kita melihat nyatanya diri kita seperti apa. 它好像一面镜子，我们能够明显看到我们的本相。 Bagi orang lain dan diri kita, mungkin bagi kita saya cukup baik. 对于别人或对自己，我们自己认为自己很好。 Tapi begitu lihat firman Tuhan, ternyata saya jahat. 但是呢，我阅读圣经的时候，原来我是不好的。 Dan pikiran kita bisa menipu dan kita tidak melihat diri kita dan orang lain seperti Allah melihat kita dan mereka. 但是我们的思想很多时候会欺骗我们，我们没有看到我们的本相，但是我们主是能够看到，是监察人心的主。 Kita cenderungnya tidak suka si A, si B, tapi suka si C dan si D. 但是我们有时候呢，不喜欢这个人或那个人，但是会喜欢另外两个人。 Allah tidak seperti itu. 但是我们上帝并不如此， Dia mengasihi orang dengan kasih agape, kasih yang kekal, yang tanpa syarat. 他是爱我们的主，是无条件爱我们的主，是永远爱我们的主。 Dan kuasa kebangkitan, makna bagi kita adalah menghargai kekudusan relasi dengan Allah. 而且他的复活的大能能够兼顾我们与上帝建立美好的关系。 Suatu saat kita akan berdiri di depan Dia dan akan beri tanggung jawab untuk hidup kita. 有一天，我们站在他的宝座前，并且呢，要思想或者接受我们的一些所作所为， Termasuk cara kita memperlakukan sesama. 就好像正如我们对待别人一样。 Dulu di Perang Dunia Kedua, saudara, 在第二世界大战的时候， ada pasukan Amerika dengan sekutu Inggris lagi jalan di daerah yang begitu dingin.
有一些美国军兵或英国军兵在一个很冷的地方行走， Dan mereka lihat seorang gelandangan yang tidak punya jaket. 而且他们看到一个流浪汉没有那个大衣。 Lalu ada satu tentara yang berbelas kasihan dan dia bingung apa yang dia harus lakukan. 那么有一个兵呢觉得很迷惘，他应该怎么做呢？ Dan dia akhirnya potong jaketnya, kasih setengah ke gelandangan dan setengah dia pakai karena dia juga nggak tahan kalau tanpa at least setengah dari jaket itu. 但是他到后来就决定，他把他的大衣分成2半，一半给那个流浪汉，一个半穿着，因为天气太冷，他也自己忍不住。 Dan malam dia mimpi, saudara. 那晚上他就做梦， Dan dia melihat Tuhan Yesus dengan para malaikat dan kambing sebelah kiri dan domba sebelah kanan. 而且看到主耶稣，然后在左边有那个羊，右边有羔羊。 Dan dia semakin dekat ke Tuhan Yesus dalam mimpi ini dan melihat Tuhan Yesus memakai sesuatu. 他就越来越靠近主耶稣，看到主耶稣穿上某些东西。 Dan yang dia pakai adalah setengah jaket tentara. 他所穿的就是那个兵丁一半的大衣。 Dan dia ingat cara kamu memperlakukan orang yang terkecil, terhina antara orang ini, kamu memperlakukan saya. 而且他记得圣经所做的，你把一件事情做在最小一个人的身上，就好像做在我身上一样。 Bagaimana cara kita memperlakukan sesama saudara? 这是我们应该怎么样的对待其他的人？ Menjelekkan, menggosipkan atau membenci mereka? 你是否厌恶他们，或者是讲他们的闲话，或是其他等等？ Menghargai waktu dengan orang yang Tuhan berikan dalam hidupmu. 你要重视上帝赐给你生命当中的人。 Jangan buang waktu hanya sekedar melihat sosmed atau YouTube atau hanya main gadget saat dengan orang yang saudara mengasihi. 不要再浪费时间在玩那个线上的游戏，或者是一些媒体。 Ada istilah mengatakan begini, mengasihi orang tuamu, dan saya tambah anggota keluarga, sahabat, orang di sekitar saudara dengan kasih sayang. Karena kita tidak akan tahu betapa berharga mereka sampai kursinya mereka kosong, nggak ada lagi. 那么有一句话这样子说，你要爱你的父母或是其他的亲属手足，要好好的对他们，要有爱心的对他们，因为只有你知道他们的价值，就是当他们还有健在的时候。 Menghargai waktu yang ada dengan keluarga, dengan orang yang kita mengasihi di sekitar kita. 我们要重视以我们家庭之中的关系，还有我们周围人的关系。 Orang menyakiti pun dalam hidup saudara, Tuhan sendiri taruh mereka dalam hidupmu. 那么，就算有人伤了我们的心，但是上帝用他的皮带装我们的眼泪， Untuk menguji kita. 他要试验我们。 Kita bilang, oh kalau nggak ada dia dalam hidupku, saya hidup akan jauh lebih enak. Dia menyiksa saya. 可能你会说，他非常欺负我、虐待我。如果我生命中没有这个人了，我会活得更幸福。 Tuhan bilang, nak, itu saya taruh dia dalam hidupmu karena kamu membutuhkan dia. 但是上帝说，孩子，我把他放在你的生命当中，因为你需要他。 Saudara sekalian, waktu saya awal di Indonesia, saya kan dari kampung di Amerika ya, bule kampung ya. Jadi masuk Jakarta itu kayak, wow, gedungnya tinggi-tinggi karena jarang ke kota besar saya. 当我在美国的时候呢，我是住在一个乡村里面，所谓的乡村就是没有高楼大厦，所以当我进到雅加达的时候，我看到高楼大厦，觉得很惊奇。 Dan saya melihat BNI 46 itu tertinggi waktu itu tahun 2000 dan saya kagum. 而且我当时看到那个印尼最高的那个楼就是BNI 46呀，他觉得很惊奇。 Tapi sekarang dari lantai 7 tempat saya kerja di IICS IPK itu BNI 46 itu kelihatan kayak kerdil dibandingkan gedung ini saudara. 但是呢，当时我看的那个最高的那个大厦呢，在我现在工作的地方，就是在7楼的地方，我在看到那个BNI的时候，我觉得它很小。 Nah saya mau tanya, ada di antara saudara yang tahu berapa besarnya tangan Tuhan? 我 Ukuran 问 tangan 你们， Tuhan? 你们知道主耶稣上帝的手有多大吗？ Alkitab mengatakan bahwa Allah membentangkan langit dengan sejengkal, bukan sejengkol, sejengkal. 而且圣经记载说，上帝的手掌能够盛得下整个天空， Dan itu artinya dari ujung kelingking sampai ujung jempol saudara. 就是从小指到拇指的距离。 Para ilmuwan yang terkini mengatakan bahwa kalau mau lintas semesta alam membutuhkan waktu 94 miliar tahun cahaya. 那么历史家那个研究家他们讲说，一个人要
转了整个天空呢，它需要大概96 94 billion light years. 94个 M 的那个年代。 Itu artinya 300.000 kilometer per detik selama 94 miliar tahun. 就是它1个小时会走940千个那个公里。 Dan itu hanya sebesar tangan Tuhan yang bahkan saya percaya lebih besar lagi tangan Tuhan kita. 但是这样的距离呢，上帝说它是在他的手掌之中的。 Nah, tangan begitu besar nggak bisa urus masalah-masalah kita terbesar di dalam hidup kita, kah? 那难道他的手掌这么大的手掌，难道不能够解决我们生命中最小的问题或者是最大的问题吗？ Para wanita dalam perjalanan ke kubur mengatakan, siapa akan menggulungkan batu itu? 那么走向那个坟墓的妇女们讲说，谁为他们滚开这个大石头呢？ Tapi tahu-tahu sudah beres. 但是他们到的时候，这个石头已经滚开了。 Waktu Raja Saul mencari keledai papanya, bingung di mana. Samuel bilang, udah beres, keledainya udah ditemukan. 那么当那个扫罗他在寻找他被驴的时候，他就讲驴在哪里呢？但是大卫跟他讲说已经解决了。 Kita sering sekali khawatirkan hal besar maupun kecil dalam hidup kita. Padahal tangan Allah yang begitu besar memegang hidup kita. Dan dia lagi in control dari semua yang kita ngalamin, saudara. 我们很时常为一些大事小事非常的忧心，非常的不安。但是呢，上帝的手是这么大的手，他却掌管我们，能够把我们掌握在他的手当中。 Dulu saya begitu khawatir saya tidak akan menikah, saudara. 以前我很担心我不会结婚， Saya umur 25-26. 我当时25、26岁。 Dan di Indonesia ada yang sering bilang gini ke saya, kamu harus cepat-cepat menikah, kalau enggak nanti kamu enggak dapat siapa-siapa. 那么我在1年的时候，他讲说你快点结婚，要不然你太迟结婚，你就什么都娶不到。 Terus apalagi saya lihat ada rambut uban, saudara, dan saya semakin khawatir. 我又看到我的白发都长出来了，我越担心。 Semakin berusia saya keliling Jakarta dan dulu ada billboard yang ada orang kayak gini, kapan kawin? 那么我在路上的时候看到那个广告的那个人，有一个人讲说什么时候结婚。 Tapi Tuhan ajaib dan setelah begitu lama iman saya diuji, dia memberi menurut saya wanita tercantik di dunia. Saya ketemu di Domino's Pizza di Emporium Pluit, saudara. 但是上帝是很奇妙、很伟大的主呢，他把那个最漂亮的那个女生赐给我。 Dia minoritas ya, Kecaren, Cai Muara Karang ya, kebanyakan Medan Lang. Dan saya kenal dia di sana dan dari teman-teman di Mangga Besar juga. 他是一个客家人，在那个摩尔嘎当是一个少数民族，因为摩尔嘎当多数是棉兰人的，而且我在那个国语堂的姐妹那边也跟他讲。 Dan saya share ini karena dulu dia kuliah di sini dan kami pertama dating itu di Times Bookstore yang sebelah yang udah tutup di sini, saudara. 而且我这样跟你们这样讲，因为他以前在这里读大学，而且我跟他谈恋爱的时候，跟他约会的时候，是在对面那个 Times Book 那个书店。 Tapi itu menjadi momen yang begitu indah bagi saya untuk setelah menderita menanti Tuhan melakukan sesuatu yang di luar imajinasi saya, saudara. 但是这是我最美好、最奇妙所经历的最美好的东西，因为上帝呢把这样的一个美好的事情赐给我。 Dan saya percaya juga dalam hidup kita hari ini, dalam setiap penantian, penderitaan, dan juga apa yang kita tidak memahami, ketidakadilan juga. 但是呢，我相信呢，在我们的生命当中呢，生活当中，什么的那个不公或是不义的事情，什么痛苦，什么问题，都不是问题。 Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang begitu ajaib di luar imajinasi kita. 因为我相信呢，上帝这个我们的计划是最美好的，超乎我们所思所想。 Saat Yakub dia pikir anaknya Yusuf sudah meninggal, dia pikir juga Simeon sudah meninggal, dan mereka waktu itu mau ambil Benyamin bawa ke Mesir. 所以当那个雅各想到他的孩子在那个以色列在埃及已经死了，而且他们要把便雅悯带去的时候， Dan dia mau putus asa, 而且那时候很绝望， nggak ada harapan. 没有了盼望。 Tapi di belakang layar Tuhan mengerjakan sesuatu di luar imajinasi dia. 但是在背后呢，上帝已经为他动了善功，是超乎他所思所想的。 Dan
itu kereta sudah datang balik dan mereka cerita Yusuf masih hidup dan dia penguasa di seluruh Mesir. 而且他们回家的时候，他们就告诉他，约瑟还活着，而且是掌管整个埃及。 Dan dikatakan bahwa roh dari bapak mereka Yakub bangkit kembali. 而且当时呢，记载说，那个约瑟的灵又再复活了。 Dan semua yang dia derita, yang dia berduka bertahun-tahun, ternyata anaknya masih hidup. 而且他所在历年以来、很多年以来所忍受的痛苦和绝望呢，原来他孩子还活着。 Saya nggak bisa baca itu tanpa nangis, saudara, sendiri-sendiri supaya jangan dilihat. 我呢阅读的时候，我忍不住会哭泣，因为我就躲起来不让人看见。 Dan saya percaya bahwa setiap kisah perjalanan hidup kita seperti ini. 而且我相信呢，我们的路途、我们的人生路程也是一样， Yang kita tidak memahami 是我们不明白的， atau kita merasa ada ketidakadilan dalam hidup 或者 kita. 我们觉得生命当中没有公义、 Penderitaan, 痛苦， semua Tuhan memakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita secara nantinya dan juga apalagi di dalam kekekalan. 一切的问题、一切的难处，上帝按他的时间，到时候成为美好。 Saya tahu banyak di antara saudara pernah menderita, pernah berduka, atau bahkan saat ini menderita atau berduka. 我相信我们每个人都经历困难或是受苦，而且可能到如今为止你还在受苦。 Tapi saudara, rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita di kerajaan surga kekal yang menantikan setiap kita. 但是我们的归宿、我们的家不是在这里，而是在以后永恒的天堂。 Dan ada hal yang kita tidak akan memahami, tapi saat kita masuk kerajaan surga, itu akan menjadi momen terindah dalam hidup kita. 很多时候是我们不能够明白、不能够想到的，但是当我们进入永恒天堂的时候，我们一切都能够理解。 Saya mau tutup dengan satu kisah nyata. Saya pernah pesawat dari Kupang ke Jakarta dan kenal sama seseorang. 那么在我的一次飞行时间，就是从古邦回到雅加达的时候，我认识一个人， Dia orang dari Pontianak ya saudara. 他是邦蒂安纳的人。 Dan dia cerita sebelum dia lahir, dia punya cece masih kecil. 他说，当他还没有出生的时候，他一个姐姐还小。 Dan mamanya sayang sekali, tapi suatu saat cecenya yang masih kecil main di kolam di belakang rumah. 但他的姐姐呢还小，有一天呢在后院的那个河边玩耍， Lalu dia jatuh ke dalam dan dia tenggelam, meninggal saudara. 而且他就跌入河里面呢，就沉了下去，死 Dan 了。 mamanya sedih amat saudara, berduka sampai seperti hancur, nggak bisa pulih saudara, karena saking rindu sama anaknya, terus bayangkan anaknya dan tidak bisa lupakan kejadian itu. 而且当时呢，他的母亲非常的伤心，非常的绝望，他一直的哭泣，而且他一直回想他的孩子的样子，永远不会忘记。 Dan mamanya tidak percaya Yesus dari agama lain. 因为但他妈妈不是基督徒，他是其他的宗教人。 Lalu setelah 6 bulan, mamanya hampir mau jadi gila karena sudah tidak tahan dengan ingat kejadian yang menyiksa dia. 过了6个月，他的妈妈仿佛要疯了，因为他被他的思想，他被他的回忆所折磨。 Dan suatu malam dia mimpi saudara. 那么有一天，他做了一个梦， Dan dia melihat seseorang dengan pakaian putih. 他看到一个穿了白衣的人， Dan dia melihat anak itu lagi bergandengan tangan dengan anaknya dia. 而且他看到这个人呢牵着他孩子的手， Dan dia tahu orang itu adalah Yesus. 而且他知道这个人就是耶稣， Dan bahwa anaknya baik-baik saja. 而且他也知道他孩子还好好的， Dan suatu saat dia akan bertemu kembali dengan 而 anaknya. 且有一天他必会和孩子见面。 Mari kita tundukkan kepala saudara sekalian. 让我们低下头， Saya mau ajak saudara sekalian untuk ambil waktu teduh sejenak. 我要叫大家能够安静片刻， Di tengah-tengah banyak kesibukan, 在这个忙碌的世界中， waktu banyak dimakan karena gadget. 很多时候就浪费在一个手机里。 Ini adalah momen bagi setiap kita 我们要记得这个美好时刻， untuk connect dengan Tuhan, 能够与上帝连接， untuk bicara dengan Bapa di surga 能够与天父讲话， yang ingin mendengar doa kita. 他愿意垂听我们的祷告。 Apapun yang saudara ingin menyampaikan, 无论你要对他说什么， sakit hati, 你伤心、 penderitaan, 痛苦， berduka, 或者是悲哀， kepahitan dari masa lalu, 或是以往的苦楚， Tuhan, saudara serahkan kepada Tuhan. 把这一切完全交托给主， Sharingkan hati saudara.
倾吐你的一切心意， mengakui dosa apapun. 承认你一切的罪， Dan Bapa di surga menantikan saudara dengan tangan terbuka 而且天父上帝会敞开的双手在等候 untuk 你， memulihkan, 能够恢复你， menguatkan kembali. 能够坚固你， Karena kasih begitu besar. 因着他的大爱， Dia menerima saudara 他接受你， dan mengasihi dengan kasih yang kekal. 并且用永恒的爱爱你。 Silakan berdoa secara pribadi kepada Bapa di surga. 然后你各自的向天父上帝祷告。 Bapa, terima kasih untuk hari ini. 天父上帝，我们感谢你赐下这一天， Kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. 感谢你所赐给我们的大爱， Kasih yang kekal. 是永恒的爱。 Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. 我们把我们的一生完全交托于主， Isi hati kami. 我们的心意， Termasuk hal-hal yang gelap yang kami bahkan tidak sadar. 包括一些黑暗的一面，是我们所不意识到的。 Tuhan menyucikan, 求主洁净， memurnikan, 求主使他成为圣洁， memperbaharui kami 而且更新我们。 dengan darah-Mu yang kudus. 接着你昂贵的宝血， Dengan hadirat-Mu yang melawat kami. 并且你的灵在一直的更眷顾我们， Menguatkan jemaat di GKI Karawaci dan keluarga-keluarga. 并且在兼顾在卡拉瓦基的教会和他们的家庭。 Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. 主啊，感谢你所赐给我们的大爱。 Kiranya di sisa waktu yang Tuhan percayakan kepada kami dalam hidup ini, 但愿我们一生一切的时间， kami hidup dalam kuasa kebangkitan, 我们活在主耶稣基督复活的大能中。 dalam kekudusan melalui Roh-Mu, 接着你的圣灵能够洁净我们， dan juga mengasihi dan mengampuni orang di sekitar kami, 并且能够关爱和关心我们周围的人， orang yang gampang dikasihi 就是很容易去爱的人， maupun yang sulit dikasihi. 或者是很难去爱的人。 Karena kasih yang besar yang kami terlebih dahulu menerima. 但是，甚至你已经先赐给我们你的大爱。 Terima kasih Bapa. 主天父上帝，感谢你， Di dalam Yesus kami berdoa. 奉主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。